Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan bin Saiful Samrin, nombor kad matrik 11 DKA 19F1023. Assalamualaikum, nama saya Haji Aiman bin Azman, nombor matrik 11 DKA 19F1088. Assalamualaikum, nama saya Nazrul Aiman bin Nizar dari kelas DKA 5A, nombor kad matrik saya 11 DKA 19F1017. Pengenalan adalah teknologi hijau, iaitu membentangkan penyelesaian dalam mengimbangi keperluan pembangunan ekonomi dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Oleh kerana terdapat keperluan global yang semakin meningkat dalam menangani perubahan iklim pembangunan, dan teknologi hijau perlu berganding bahu dalam memacu ekonomi, mewujudkan pekerjaan dan menarik pelaburan. Pada tahun 2015, di Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, persidangan pihak di Paris, kerajaan telah komited untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 45% oleh 2030 berdasarkan KDNK 2005. Sasaran ini ditetapkan untuk 35% tanpa syarat dan 10% secara bersyarat setelah menerima pembiayaan kewangan iklim, pemindahan teknologi dan pemindahan kapasiti dari negara maju. Objektif dasar teknologi hijau negara merangkumi elemen dasar ekonomi, alam sekitar dan sosial seperti yang ditunjukkan dalam 5 objektif seperti berikut. Yang pertama, untuk meminimumkan pertumbuhan penggunaan tenaga. Yang kedua, untuk memudahkan pertumbuhan industri teknologi. Yang ketiga, untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti negara untuk inovasi dalam pembangunan. Yang keempat, untuk memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar. Yang kelima, untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam tentang teknologi hijau. Matlamat negara. Matlamat Nasional Dasar Teknologi Hijau adalah untuk menyediakan hala tuju dan motivasi kepada rakyat Malaysia untuk terus menikmati kehidupan berkualiti dan persekitaran yang lebih sihat. Antara matlamat jangka pendek iaitu Rancangan Malaysia ke-10, iaitu meningkatkan kesedaran dan komitmen orang ramai untuk menerima dan mengaplikasikan teknologi hijau melalui program advokasi. Yang kedua, ketersediaan meluas dalam pengiktirafan teknologi hijau dari segi produk, peralatan dan sistem pasaran tempatan melalui program piawaian dan penarafan dan pelabelan. Saya nak menyambung matlamat pertengahan pekan Rancangan Malaysia ke-11, di mana teknologi hijau menjadikan pilihan utama dalam perolehan produk dan perkhidmatan. Kedua, teknologi hijau mempunyai bahagian pasaran tepat yang lebih besar berbanding teknologi lain dan menyumbang kepada penggunaan teknologi hijau dalam pasaran serantau. Peningkatan pengeluaran produk teknologi hijau tempatan. Keempat, peningkatan pembangunan penyelidikan dan inovasi teknologi hijau oleh universiti dan institusi penyelidikan tempat dan dikomersialkan dengan kerjasama industri tempatan dan syarikat multinasional. Kelima, perluasan PKS dan IKS tempatan mengenai teknologi hijau ke pasaran global. Yang terakhir ialah perluasan aplikasi teknologi hijau kepada kebanyakan sektor ekonomi. Matlamat jangka panjang Rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya. Yang pertama, penerapan teknologi hijau dalam budaya Malaysia. Yang kedua, penggunaan meluas teknologi hijau mengurangkan penggunaan sumber keseluruhan sambil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, pengurangan ketara dalam penggunaan tenaga negara. Yang keempat, penambahbaikan kedudukan Malaysia dalam penarafan dan alam sekitar. Yang kelima, Malaysia menjadi pengeluar utama teknologi hijau dalam pasaran global. Teras strategi
teras strategi 1, mampu kukuhkan rangka kerja institusi dalam memupuk penerimaan dan pertumbuhan teknologi hijau. Adalah penting untuk mempunyai pengaturan institusi yang kukuh untuk mempromosikan aplikasi teknologi hijau melalui pembentukan majlis teknologi hijau yang dipengerusikan oleh Yang Perdana Menteri atau Yang Timbalan Perdana Menteri untuk penyelarasan peringkat tinggi di kalangan kementerian kerajaan, agensi, sektor swasta dan pihak berkepentingan utama untuk pelaksanaan dasar teknologi hijau yang berkesan. Penubuhan Jawatankuasa Kabinet mengenai teknologi hijau yang dipengerusikan oleh Yang Perdana Menteri atau Yang Timbalan Perdana Menteri. Penubuhan Agensi Teknologi Hijau Malaysia untuk penyelarasan dan pelaksanaan inisiatif dan program teknologi hijau yang berkesan. Mengkaji dan mewujudkan mekanisme undang-undang untuk memupuk pertumbuhan pantas teknologi hijau selaras dengan objektif dan matlamat negara. Peningkatan kejelasan institusi supaya semua agensi sedar dan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Teras strategi kedua adalah menyediakan persekitaran dan konduktif untuk pembangunan teknologi hijau. Kedua, pertumbuhan industri teknologi hijau sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan adalah kritikal ke arah memenuhi objektif dasar teknologi hijau. Industri ini akan membekalkan teknologi hijau kepada pasaran tempatan dan global, mewujudkan pekerjaan dan menyumbangkan kepada ekonomi negara. Ini boleh dicapai melalui pengenalan dan pelaksanaan instrumen ekonomi dan inovatif, disokong oleh langkah monetary dan fizikal yang diperlukan untuk memupuk pertumbuhan pantas teknologi hijau selaras dengan objektif dan matlamat negara. Kedua, memperkukuhkan pemahaman pemain tempatan dalam industri teknologi hijau dan rantaian nilai mereka, termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri. Keempat, promosi pelaburan langsung asing FDI pada teknologi hijau yang memupuk pelaburan langsung domestik DDI dan menyertakan melalui pelbagai program peningkatan industri. Dan yang terakhir, pemudahan mekanisme pembiayaan teknologi hijau. Teras strategi ketiga, mempergiatkan pembangunan modal insan dalam teknologi hijau. Sumber manusia yang mahir, berkelayakan, cekap dan produktif adalah penting untuk pembangunan teknologi hijau. Ini boleh dicapai melalui reka bentuk dan peningkatan program latihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasiti sumber manusia yang berkaitan dengan teknologi hijau. Cara kedua, penyediaan insentif kewangan dan fizikal untuk pelajar mengikuti disiplin teknologi hijau di peringkat sarjana dan pasca siswaza. Cara ketiga, pelaksanaan program latihan semula dan skim perantisan untuk meningkatkan kecekapan tenaga kerja separuh mahir bagi memenuhi permintaan industri teknologi hijau. Cara keempat, perumusan mekanisme pergradean dan pensijilan untuk kaki tangan yang cekap dalam teknologi hijau. Dan yang terakhir, eksploitasi program Brain Gains untuk memperkukuhkan kepakaran tempatan dalam teknologi hijau. Teras strategi 4, memperhebatkan penyelidikan dan inovasi teknologi hijau. Penyelidikan, pembangunan inovasi dan pengkomersialan di RDIC adalah sangat penting dalam mencipta teknologi, teknik dan aplikasi baharu yang akan dapat mengurangkan kos teknologi hijau dan menggalakkan penggunaannya.
penyelidikan, pembangunan dan inovasi RDI boleh dipertimbangkan melalui penyediaan geran atau bantuan kewangan kepada sektor awam dan swasta dalam RDIC. Kedua, pelaksanaan pemandangan jauh teknologi hijau. Ketiga, penubuhan agensi penyelarasan yang berkesan untuk RDI dan pusat kecemerlangan atau institut penyelidikan baharu untuk penggunaan teknologi hijau. Kelima, peningkatan perkongsian pintar antara kerajaan, industri dan institusi penyelidikan. Dan yang terakhir, mewujudkan hubungan kukuh antara institusi penyelidikan tempatan dan pusat kecemerlangan serantau dan antarabangsa dalam RDI teknologi hijau. Strategi kelima, promosi dan kesedaran awam. Promosi yang berkesan dan kesedaran awam adalah dua faktor utama yang akan mempengaruhi kejayaan pembangunan teknologi hijau. Ini amat penting kerana penerimaan tersebut memerlukan perubahan minda orang ramai melalui pelbagai pendekatan termasuk promosi, pendidikan dan penyebaran maklumat yang berkesan dan berterusan melalui program pelancaran komprehensif untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang teknologi hijau. Kedua, penglibatan kesan media, pertumbuhan bukan kerajaan dan pihak kepentingan individu dalam mempromosikan teknologi hijau. Ketiga, penerapan budaya menghargai teknologi hijau dalam kalangan pelajar di semua peringkat melalui pembangunan sukatan pelajar yang berkesan dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir, program demonstrasi aplikasi teknologi hijau yang berkesan. Petunjuk utama negara. Petunjuk utama negara ialah satu set kriteria untuk mengukur kejayaan dasar teknologi hijau dan inisiatifnya. Ini akan memberi kerajaan mekanisme maklum balas dan peluang untuk menambah baik atau mengukuhkan inisiatif sekiranya perlu. Petunjuk utama negara di bawah adalah diperhalusi lagi kepada petunjuk prestasi utama KPI, kuantitatif dan kualitatif bagi setiap perancangan Malaysia dan rancangan tahunan untuk pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. 1. Persekitaran. Pengurangan awal dalam kadar peningkatan pelepasan GHG dan seterusnya menuju ke arah pengurangan dalam pelepasan GHG tahunan. Kemajuan peningkatan kedudukan prestasi alam sekitar jelang 2030. Penambahbaikan dalam kualiti udara dan kualiti air sungai. 2. Ekonomi. Industri teknologi hijau menyumbang nilai dan peratus yang signifikan kepada GDP negara. Jumlah pelaburan yang besar dibuat dalam industri teknologi hijau melalui pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Peningkatan bilangan industri hijau yang diperakui dan hasil negara ini. Industri teknologi hijau mewujudkan peningkatan bilangan pekerjaan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan seperti PKS atau IKS. Peningkatan nilai industri, spin-off dan sokongan daripada industri teknologi hijau. 3. Sosial. Lebih banyak bandar, perbandaran dan komuniti menerima teknologi hijau dan diklasifikasi sebagai pembandaran hijau. Kesimpulan, Dasar Teknologi Hijau Negara NGTP yang dilancarkan pada 2009 mengiktiraf teknologi hijau sebagai pemacu untuk mempercepatkan ekonomi negara dan menggalakkan
pembangunan mampan. Ia menekankan kepada 4 bilangan fokus inisiatif hijau: tenaga, bangunan, pengangkutan dan pengurusan sisa. Peruntukan allowance cukai pelaburan ITA untuk pembelian aset teknologi hijau dan pencukaian cukai pendapatan ITE ke atas pengguna perkhidmatan dan sistem teknologi hijau adalah untuk mengukuhkan penggunaan aplikasi hijau. Inisiatif ini berfungsi untuk menggalakkan pelaburan dalam pengeluaran peralatan hijau dan penggunaan teknologi hijau oleh penyedia perkhidmatan sistem serta mendorong syarikat untuk memperoleh aset yang telah disahkan sebagai hijau. Dan yang terakhir, sebagai sebahagian daripada langkah bajet 2020, kerajaan terus mengutamakan penggunaan hijau untuk memacu kesan pengganda ekonomi dengan melanjutkan allowance cukai pelaburan hijau untuk pembelian aset teknologi hijau dan pengecualian cukai pendapatan hijau ke atas pengguna perkhidmatan teknologi hijau sehingga 2023. ITE juga telah dilanjutkan untuk syarikat yang menjalani aktiviti pajakan solar bagi meningkatkan minat dan penyertaan dalam skim Pemiteran Tenaga Bersih (MBE) yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA). Terima kasih.